A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, selamat kita memanjatkan syukur pada Allah. Kita tu dah sampai ke penghujung bulan Rajab. Sebab di antara bulan haram, dan bila sebut Rajab, antara peristiwa yang perlu kita cerita atau mengambil pengajaran daripadanya tentang Isra' dan Mi'raj. Kelak saya sebutlah, saya akan cerita semua, saya akan kupas beberapa perkara aja. Yang kedua, tuan-tuan, bila dah sampai ke penghujung Rajab, maka kita akan memasuki bulan Sya'ban. Dan silama lepasnya kita akan masuk ke bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka yang ketiga, tuan-tuan, tanpa kita sedari, inilah yang kita sedang alami, berubah tahun daripada kita kecil, besar, tumbang, bangkit balik, sehat, sakit, susah, senang dan berterusan. Dan poinnya, tuan-tuan, adalah apa? Kisah-kisah yang sahih, kisah-kisah yang mesti dicerita dengan orang, terutama cerita-cerita yang betul lah. Sebab ada cerita sebetul tentang Isra' Mi'raj, tapi saya akan kupas lah. Yang sebetul mungkin akan saya sebut 2-3 aja lah. Apa yang saya akan coba sampaikan dalam lebih kurang 35 minit. Mungkin tidak dapat nak mengulas semua cerita. Cuma 3 aja poinnya, 3 aja perkara yang saya akan sampaikan. Pertama, saya akan sebut apa sebenarnya berlaku sebelum Isra' dan Mi'raj, sehingga Nabi diberi satu yang disebut sebagai tasliyah. Tasliyah itu hiburan. Okey. Apa yang berlakunya? Ada 4 perkara besar yang berlaku sebelumnya. Sangat teruk pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ringkas. Yang kedua, saya akan sebut satu hadis yang cerita detail tentang perjalanan Isra' dan Mi'raj. Okay. Sebenarnya kisah Isra' Mi'raj, tuan-tuannya bukan satu riwayatnya, ada banyak riwayat. Kadang-kadang kita dengar, dalam tu mungkin yang sebut sekian. Tapi ada juga hadis-hadis yang dikutip, hadis-hadis yang palsu. Ataupun ada juga hadis yang dikutip, hadis sahih, tapi ia tidak berlaku pada Isra' dan Mi'raj. Contoh macam cerita lain, bila Nabi nak wafat, kita biasa dengan Nabi disebut ummati, ummati. Hadisnya sahih, tapi nyasib berlaku ketika kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama aja dengan kisah Nabi lari dikejar oleh Ifrit. Sahih, tapi ia tidak berlaku dalam Isra' dan Mi'raj. Jadi nya digaul sama rata. Antara cerita palsu, dua cerita tentang bumi seperti seorang perempuan tua, dia adalah Rasul, pun cerita palsu. Yang bukan cerita demah, tentang cerita palsu, maksudnya sadar. Okay. Yang kedua, selepas saya menceritakan ringkas cerita tentang Isra', yang poin utama saya akan cerita tentang hikmah. Yang tu penting tu. Kita nak ambil part ni cerita Rasulullah tu, Isra' Mi'raj tu. Yang kita embak pulang, kita nak bawa balik sebagai suntikan semangat kepada iman kita, supaya iman kita tu si lemah. Cemia, madut aja. Sebab bila kita melihat sahabat-sahabat kita telah pergi, cuba kita tanya balik. Cukupkah amalannya kita nak bawa dalam kubur sebagai pendamping kita? Kan kita tahu apa yang akan mendampingi kita dalam kubur. Tahajud kita, Quran kita, amalan-amalan saleh kita yang diredai oleh Allah. Tanya balik.
dan perjalanan seterusnya. Jadi sedikit kisah tu mampu memberi kita satu semangat yang mungkin hilang ataupun kita rasa Islam tu cuma aja kan. Karena tu babilah kisah-kisah begini perlu disebarkan dalam masyarakat. Lebih-lebih lagi kita tu yang menjadi ahlul ibadah orang masjid, sudah pasti kita tu akan menyampaikan kepada adik kakak kita yang tidak dapat bersama dengan kita pada malam tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang sangat popular ataupun yang menjadi kepada asbabun nuzulnya adalah kisah Isra dan Mi'raj. Surah Isra ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud Maha Suci Tuhan yang memperjalankan hambanya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya, supaya kami dapat memperlihatkan kepadanya petunjuk-petunjuk kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Okay, sebelum kita berlanjut, tuan-tuan, saya bawa dua soalan dulu. Kena Allah sebut Subhanallazi asra bi'abdi. Allah sebut Muhammad. Yang kedua, kita tu cerita tentang atau kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhir ayatnya Allah sebut innahu huwas sami'ul basir. Allah itu Maha mendengar dan melihat. Macam si Cun. Kan? Jadi saya timbul ke soalan, kelak saya akan hurailah. Tuan-tuan, supaya tuan-tuan nak nunggu bila poin yang Ustaz nak jawab tu. Saya ulang balik. Yang pertama, kena Allah sebut abdi, hamba. Sedangkan kita tahu yang Allah maksud adalah Rasulullah. Dan kita tahu pada ayat yang lain Allah sebut Muhammad, Allah sebut Rasul. Tapi ayat ini Allah sebut abdi, satu. Yang kedua, cerita tentang satu perjalanan yang ajaib. Perjalanan yang masuk akal. Sehingga orang Arab ketika orang-orang Bani Ka'ab bila mendengar lafaz Rasulullah, ada yang bertepuk tangan, ada yang nepuk dahi kerana tidak percaya. Bahkan ada sebilangan kecil orang-orang Islam keluar daripada Islam. Cerita pelik. Tapi cerita pelik tu hujungnya sepatutnya bila cerita tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala, maka sebut innahu huwal azim. Yang maha besar, yang maha hebat. Tapi Allah sebut innahu was-sami'ul basir. Why? Okay. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya mulakan dengan persoalan supaya tuan-tuan bersama dengan saya sepanjang ceramah lebih kurang setengah jam tu. Okay, 4 peristiwa yang sangat besar berlaku pada diri Nabi SAW, suatu yang menekan diri Nabi. Okay. Yang pertamanya adalah kematian Khadijah Al-Khuwailid, the only wife yang pada dirinya Nabi dapat segala-galanya. Nabi dapat pengerti kecintaan, Nabi dapat anak padanya, Nabi dapat harta daripadanya, orang yang menjaga Nabi. Bahkan ketika Nabi dapat wahyu yang pertama, beliaulah yang menenangkan Rasulullah. Di bawahnya Rasulullah berjumpa dengan Warakah bin Naufal. Apa kata Warakah? Kalau aku, Allah panjangkan hidupku sehingga waktu tersebut aku akan menolongmu. Tapi Allah takdirkan Warakah bin Naufal meninggal lebih awal. Warakah bin Naufal adalah seorang ahli kitab Nasrani. Okay. Jadi tuan-tuan, Khadijah tu bukan biasa-biasa, nya luar biasa. Ketika Rasulullah mengahwini Khadijah, baginda tidak berpoligami.
Sebab sumbangan Khadijah tu Masya Allah pada diri ketika Islam waktu ya. Dan pernah satu ketika tuan-tuan, saya nak ringkas ke cerita lah. Ketika Khadijah telah pun wafat, maka pada suatu ketika Rasulullah sedang bersolat di rumah dan mendengar satu suara yang mirip-mirip suara Khadijah. Maka Rasulullah menyegerakan salatnya. Dan bila dibuka pintu, rupa-rupanya Halah binti Khuwailid, adik kepada Khadijah. Maka bila melihat keadaan tu tuan-tuan, maka isterinya iaitu Aisyah radhiyallahu anha apa katanya? Ma tadhkuru min ajuzin min ajais Quraisy hamra'in sidqain halakat fi dahri qad ablaka Allahu khairan minha. Apalagi yang kau gagung ngingat perempuan tua Quraisy tu yang giginya kungak, kata Aisyah. Dan dia pun dah lama meninggal. Dan Allah menggantikan kepada engkau seorang yang lebih baik. Hanya nama diri je lah. Nama diri baginda diri sendiri. Maka kita lihat ada sebenarnya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ma abdalani Allahu azza wa jal khairan minha. Qad amanat bi idh kafara biyan nas. Wa saddaqatni idh kadzdzabani nas. Wa wasatni bimaliha idh haramani an-nas. Wa razaqani Allahu azza wa jal waladaha idh haramani auladan nas. Kata Rasulullah, Allah tidak pernah menggantikan seorang yang lebih baik daripadanya. Dia beriman kepada saya ketika mana orang lain kufur kepada saya. Dia percaya kepada kata-kata saya ketika mana mereka kata saya berbohong. Dia memberikan kepada saya hartanya ketika mana mereka tidak mahu memberikan harta mereka kepada saya. Dan Allah memberikan saya rezeki anak daripadanya, sedangkan saya tidak direzekikan anak daripada isteri-isteri yang lain. Itu boleh dilihat dalam Sahih Musnad Ahmad 24864 dan diriwayatkan sahih oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud dan ditahqiq oleh dalam Musnad Ahmad. Okay, cerita yang pertama tuan-tuan. Cerita yang kedua, kematian Abu Talib. Tuan-tuan, Abu Talib tu abang kepada Abdullah. Siratnya kami beradik. Anak Abdul Muttalib tu yang kami. Antaranya Abu Lahab, Abdullah, Abu Talib. Dan Abu Talib tu tuan, ada nama, saya lupa namanya. Abu Talib tu maksudnya ada anak. Maksudnya ada sepupu Rasulullah bernama Talib. Ali, ada 4 orang anak. Ada yang masuk Islam, ada yang masih kufur. Ya. Jadi saya ringkas ke cerita tuan-tuan. Abu Talib tu seorang yang menjaga Rasulullah dari kecil sampai besar. Dan setelah meninggalnya Abdul Muttalib, Abu Talib yang memegang kepimpinan, kira presiden lah. Dan dia menjaga Nabi. Sampailah satu saat beliau sudah sakit tuan-tuan, dan nak meninggal. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu tuan-tuan, bila dia dekat, dia nak meninggal, maka Rasulullah coba mengajaknya untuk masuk Islam. Ucaplah la ilaha illallah. Maka ketika itu tuan-tuan adalah 2 orang pemimpin besar Quraisy yang turut maksanya jangan berpaling daripada ajaran yang lepas. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akhirnya meninggal Abu Talib dalam keadaan tidak Islam. Sedih Nabi madah, aku akan berdoa pada Allah supaya engkau diampunkan. Sehingga turun ayat melarang Nabi mendoakan orang-orang yang tidak Islam. Okay, itu peristiwa yang kedua. Peristiwa yang ketiga tuan-tuan, Rasulullah dan orang-orang Islam di pulau selama 3 tahun. Dan ini sangat-sangat dahsyat. Di pulau, apa yang mereka jual tidak ada yang membeli. Bila mereka membeli, dijual dengan harga yang mahal, sehingga Abu Lahab memberi jaminan kepada orang-orang
Quraisy, kau juallah dengan harga yang mahal, aku menjamin tidak ada siapa yang akan rugi. Dan kita lihat apa disebut oleh Sa'ad bin Abi Waqqas saat pemulawannya dahsyat, tuan-tuan. Apa kata saya bagi terjemahannya? Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Pada suatu malam aku pernah keluar untuk buang air kecil. Lalu aku terdengar bunyi kerisik di bawah air kencingku. Ternyata itu ialah sejepit kulit unta yang sudah keras. Aku pun mengambilnya dan membasuhnya. Kemudian aku membakarnya, memecahkannya dan mencampurkannya dengan air. Aku dapat bertahan selama 3 hari dengan meminum minuman itu. Itu direkodkan oleh Ibn Ishaq dalam kitab As-Siyar wal Maghazi. Tidak syat, tuan-tuan. Sampaikan bila sebahagian orang-orang Quraisy yang tidak Islam, seperti Mut'im, Mut'im bin Adi, begitu juga dengan Hisham bin Amir, dan mereka lalu kepada perkampungan Bani Hashim tidak mendengar tangisan, kelaparan, tuan-tuan. 3 tahun. Bukan 3 bulan, 3 tahun. Peristiwa yang ketiga yang agak berat juga adalah peristiwa Taif. Taif, tuan-tuan. Rasulullah disebut dalam hadis Bukhari dan Muslim menyebut berlaku satu peristiwa yang berat. Bila ditanya oleh Aisyah ketika di Madinah, apa kata Aisyah? Hal ata alaika yaumun kana ashadda min yaumin Uhud? Adakah peristiwa yang lebih berat daripada Uhud? Uhud itu maksudnya perang Uhud. Sayyidina Hamzah meninggal, ramai di kalangan sahabat yang syahid, bahkan Rasulullah pun luka. Dahsyatlah perangnya. Tapi apa kata Nabi? Paling berat yang aku tanggung adalah hari Aqabah. Aqabah itu adalah satu tempat yang berada berhampiran dengan Taif. Apa katanya? Ketika saya menawarkan Islam kepada Abdul Jalil bin Abdul Kulal di Taif, namun dia tidak menerima tawaran saya itu, saya beredar dalam keadaan terlalu kecewa. Saya tidak sedar saya pergi ke mana sehinggalah saya sampai ke Qarnun At-Talib. Saya menunggak ke atas dan saya mendapati ada awan sedang memayungi saya. Dan saya lihat padanya ada Jibril. Jibril memanggil saya lalu berkata, sesungguhnya Allah benar-benar telah mendengar ucapan kaum kamu kepada kamu dan balasan mereka terhadapmu. Allah telah pun menghantar kepadamu malaikat yang menjaga bukit supaya kamu boleh perintahkan dia melakukan apa sahaja yang kamu mahu terhadap mereka. Lantas malaikat penjaga bukit itu memanggilku dan mengucapkan salam kepadaku. Kemudian dia berkata, wahai Muhammad, perintahkan apa yang kamu mahu. Jika kamu mahu, aku boleh angkat 2 bukit yang mengelilingi Mekah dan menghempap mereka dengan 2 bukit itu. Nabi SAW bersabda, sebaliknya saya harap Allah keluarkan daripada keturunan mereka ini orang-orang yang menyembah Allah dan tidak melakukan syirik terhadap kepadanya. Jadi hadis ini adalah muttafaqun alaih. Faham tak muttafaqun alaih? Saya bagi sikit info lah. Muttafaqun alaih itu kalau ada sebahagian hadis kita kedengar Bukhari dan Muslim. Bila sebut Bukhari dan Muslim, hadis yang hampir sama tapi dalam riwayat berbeza. Mungkin seorang daripada Abu Hurairah, mungkin seorang daripada Tamim Ad-Dari, contoh. Tapi bila muttafaqun alaih, hadis memang sama, diambil daripada seorang sanad yang sama. Ya bezanya antara muttafaqun alaih dengan Bukhari dan Muslim. Sedikit info lah. Ada orang faham bila nyebut muttafaqun alaih dengan hadis Bukhari dan Muslim sama. Kalau kita belajar ilmu hadis kita akan tahulah. Okey. Jadi bila sebut muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim memang sama nyampun matan dan mengambil daripada riwayat yang sama. Okey, maksudnya. Okey. Jadi kisah Taif tu tonton sangat berat. Saya ringkaskan. Bukan sahaja tidak diterima, tapi Nabi dihalau dan bersusun anak-anak, orang gila mengepung, mengejar Nabi sambil tikam dengan batu. Dahsyat, tuan-tuan. Rasulullah SAW dipolah macam ni. Sampai berdarah mengalir ke kasutnya bertakung. Cuma ada satu riwayat yang agak lemah lah, yang kita boleh
sekadar untuk kita bercerita, tapi jadi sampai kepada berkenaan dengan akidah. Maka Nabi berdoa dalam satu hadis yang lemah. Riwayat ini dhaif, tapi kalau kita nak cerita tentang sambungan, kisahnya sambung tadi, nang ada dalam tu. Apa kata Nabi dalam doanya? Ya Allah, saya mengadu kepadamu lemahnya kekuatan saya, kurangnya strategi saya dalam dakwah, dan hinanya saya pada pandangan orang ramai. Wahai yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Pengasih, kepada siapa Engkau mahu serahkan saya? Adakah kepada musuh yang menyerang saya, atau kepada kerabat yang Engkau jadikan urusan saya di bawah kekuasaannya? Itu keluhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keempat peristiwa tersebut sangat berat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke sini lagi nak pergi. Di Mekah ditolak, di Taif ditolak. Kan sebagian sahabat ada bertahan di Habsyah, tapi ada yang kembali ke Mekah kerana berita palsu. Sini lagi tuan-tuan, kemana lagi? Maka ketika inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat satu hiburan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang nanya, Ustaz, kalau dalam kisah Isra dan Mi'raj ada burak, kena. Ketika Rasulullah berhijrah tidak ada burak. Nah, beza tuan-tuan. Kisah Isra dan Mi'raj adalah kisah Allah nak menghibur Rasulullah pada diri Nabi, dan ia mukjizat. Tapi pada peristiwa hijrah, ia tentang dakwah. Ia tentang umat Islam. Tonton bayang kalau Rasulullah pergi hijrah maki burak, apa kata sahabatnya lain? Jadi gaya kita tu, oh Nabi dah sampai dah, kita tu kia-kial tu. Ini dapat keluar. Kan? Maka kita lihat. Itu bezanya. Jadi ada satu hadis yang panjang, mungkin saya berniat nak membaca, cuma saya ringkaskanlah. Saya ringkaskan hadis tersebut. Nabi didatangi oleh burak. Nabi itu tuan-tuan, dibawa oleh Jibril, dibuka atap, dibawa ke Masjid Ismail, dibelah dadanya, lepas dia dicuci dengan air Zam-Zam, selepas dia dapat 2 bekas, arak dan susu, Nabi membeli susu, dan selepas itu tuan-tuan Rasulullah diisrakan ke Masjidil Aqsa. Kenapa Masjidil Aqsa tuan-tuan? Kenapa tidak terus ke langit? Saya akan sebut pada Ibrah kelak, pengajar why. Okay? Sampai ke Masjidil Aqsa tuan-tuan, ditambat burak, dan Rasulullah salat sunat. Bukan salat fardu. Waktu tersebut belum ada salat gitu tuan, salat sunat. Bersama dengan para anbiya, para nabi, secara roh dan jasad. Sebab Nabi Isra dengan roh dan jasad. Kalau tuan-tuan baca perbahasan begitulah. Sebab ada juga sebahagian ulama yang mengatakan Nabi pergi dengan roh. Kalau Nabi pergi dengan roh, maka ia tidak menjadi masalah dalam persoalan di kalangan orang Quraisy. Tapi dia pergi dengan roh dan jasad. Sampai di sini tuan-tuan, salat, dapat lagi sekali madu tadi, dan naik. Naik. Borok ditinggal di sini, Nabi naik. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sehinggalah langit yang ke-7. Kita nanggah. Langit yang pertama tu, mereka berjumpa dengan Nabi Adam. Selepasnya langit yang seterusnya, beliau berjumpa dengan Isa bin Maryam dan Zakaria bin Yahya bin Zakaria. Langit yang ketiga, baginda berjumpa dengan Yusuf. Langit yang seterusnya, baginda Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Idris. Selepasnya naik lagi, Nabi berjumpa dengan Nabi Harun. Selepasnya Nabi berjumpa dengan Nabi Musa. Dan seterusnya Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Yang mana Nabi Ibrahim ketika Nabi menyandarkan dirinya pada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu setentang dengan Kaabah. Dan ketika Nabi melihat 70,000 malaikat masuk dan tawaf dan keluar dan tidak kembali lagi. Selepas itu tuan-tuan, Nabi dibawa ke Sidratul Muntaha. Kalau tuan-tuan baca dalam tafsir Ibn Katsir, Sidratul Muntaha itu seperti pokok yang besar. Maka Nabi melihat
perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang hebat pada kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Daunnya seperti telinga gajah dan buah-buahnya seperti tempayan. Maka ketika itu tuan-tuan, Nabi SAW dapat 50 waktu solat. Dan Nabi turun, siapa nahannya? Nabi Musa AS. Itu semua tahulah. Cerita tu saya akan detailkan. Cuma persoalan saya, kena Allah beri terus 5. Kenapa Allah tak bagi terus 5? Macam pelintirnya turun naik, kita naik lift, turun naik, ya pun nangol tuan-tuan. Jadi kira Rasulullah turun naik. Sampai dah dapat 5 tuan-tuan, apa kata Nabi Musa? Umat aku tu yang hebat, Bani Israel tu pun si dapat juga nak mula hafal lagi umat kau. Baik macam mana bunyinya? Maka tuan-tuan Allah, apa kata Rasulullah? Aku dah malu dah. Maka turun sampai di Mekah tuan-tuan. Orang pertama berjumpa yang siapa tuan-tuan? Saya tak tahu dengan cerita tu. Siapa orang pertama yang berjumpa dengan Nabi di Mekah? Abu Jahal. Abu Jahal tu apa bayat Mekah. Bila jumpa Rasulullah SAW, apa katanya? Cuma salah membahasa kita lah, bahasa kasar. Apa cerita dek? Ada cerita sih? Ada? Kata Rasulullah. Nabi tu orang yang sangat-sangat jujur tu. Kalau kita nak dah tahu orang tu jenis yang apa baik tu cimnya, apa nak madah nak? Tapi Rasul madah. Aku baru balik daripada Baitul Maqdis. Bila? Malam tadi. Tunggu. Maka apa kata Abu Lahab? Akan kupanggil. Nyenunggah tuan-tuan, nyenunggah. Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay. Mari kemari. Datang dekat. Maka ya Rasul, wahai Muhammad, ceritakan. Maka kata Nabi, malam tadi saya diperjalankan. Mereka bertanya ke mana? Ke Baitul Maqdis. Mereka bertanya, dan pagi tu kau ke situ? Maka diringkaskan, ada yang menepuk dahi, ada tepuk tangan dan sebagainya. Maka di kala itu tuan-tuan, ada orang yang mungkin Allah bagi ilham. Kalau betul beliau pergi ke Baitul Maqdis, tolong sebut ciri-ciri Baitul Maqdis, masjidnya. Sebab Nabi SAW tidak pernah pergi ke Baitul Maqdis. Yes, Nabi pernah pergi ke Syam, tapi tuan-tuan kena ingat, Syam itu besar. Termasuk Jordan, Syria, Palestin, itu Syam. Dan Baitul Maqdis adalah part of Syam. Tapi Nabi tidak pernah sampai. Maka ketika tersebut tuan-tuan, maka Nabi didatangkan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala tentang macam ni rupa masjid. Maka Rasulullah pun menyebut dalam hadisnya, lalu aku pun menyebut ciri-cirinya sambil melihat. Mereka berkata, demi Allah, ciri-ciri yang disebut itu betul. Ya, cerita yang berlaku dalam Isra dan Mi'raj. Tuan-tuan, saya nak empat pengajaran. Bagaimana kita nak mengambil kisah tu bukan sekadar kisah, tapi boleh kita jadikan guide, penyuntik iman kita, penyuntik semangat kita untuk terus taat pada Allah dan coba untuk serupai upaya mengikut Rasulullah SAW. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah. Orang siapa nak dapat redha Allah, fattabi'uni. Ikutlah Rasulullah SAW. Tapi bukanlah ikut Nabi tu pergi Isra, bukan. Ambil pengajaran, ambil perkara-perkara yang terbaik pada diri Nabi untuk kita teman dalam perkara ibadah dan akidah. Yang pertama tuan-tuan, hikmah perintah salat 50 waktu. Pertama tuan-tuan, Allah nak memberi isyarat bahawasanya Allah tidak pernah jemu. Allah tidak pernah rasa lejuk nak mendengar kita setiap kali minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta. Nabi SAW dalam beberapa riwayat menyebut, Nabi tidak pernah meninggalkan doa sebelum salam. Berapa kali kita berdoa selepas tasyahud akhir. Nabi sebut tentang waktu-waktu mustajab berdoa.
Waktu yang paling dekat kita dengan Allah adalah waktu sujud. Hari Jumaat ada waktu-waktu afdal. Jadi tuan-tuan, jangan jemu. Minta dengan Allah. Banyak sekali. Terutama kehidupan kita di dunia. Lebih-lebih lagi kehidupan kita di alam yang kita tidak ada kawalan padanya. Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Inna rabbakum hayyun karim. Yastahyi min abdihi an yarfa'a ilaihi yadaihi fayaruddahuma sifran. Sesungguhnya Tuhanmu maha pemalu lagi maha pemurah. Dia malu dengan hambanya apabila hambanya mendadah kedua-dua tangan kepadanya. Namun dia menolaknya tanpa memberikannya apa-apa. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunan Abu Daud. Yang kedua tuan-tuan, kita kena bersyukur. Daripada 50 Allah beri 5. Tuan-tuan boleh bayang, kalau 50 waktu ialah jadi kewajipan. Setiap setengah jam tuan-tuan, setengah jam azan. Setengah jam azan. Besarlah gaji Bilal. Indah, malah azannya, malah tukar speka. Ini rusak lah speka. Imam pun besar juga gaji. Indah, 50 waktu. Dan kita pun tidak dapat nak kerja. Asal molah kek malah asyik jadi. Ini tak? Malah kek azan. Tapi Allah cuma beri 5 tuan-tuan. Dan walaupun 5, tetapi ganjarannya seperti 50 waktu. Apalagi tuan-tuan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kena masih lagi tuan tarik susah untuk kita sujud dan rukuk pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak minta kita untuk tuan tadi ngisap, mengeringkan air laut. Allah tidak minta kita untuk menebuk gunung setubung. Allah tidak minta kita menapis udara di langit. Tidak. Tapi Allah minta 5 kali sehari semalam. Dan apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang sebagaimana aku sembahyang. Khusyuknya macam ni. Kalau Nabi sembahyang fardu, bila Nabi terdengar bayi menangis, Nabi segerakan salat. Tapi kalau Nabi nak sembahyang sunat, kita dengar panjang. Bahkan kalau tuan-tuan baca riwayat hadis, Tamim Ad-Dari seorang Nasrani masuk Islam, sembahyang satu malam tuan-tuan yang menghabiskan satu Quran. Masya Allah. Menghafal 98 ke 14 hadis. Jadi dahsyat tuan-tuan. Bab yang pertama, jadi kita tahu itu adalah rahmat yang maha besar. Yang kedua tuan-tuan, tadi saya sebut Allah kata subhanallazi asra bi abdi. Saya jawab balik. Kenapa Allah sebut abdi? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang Allah nak tonjolkan cerita tu bukan Nabi Muhammad. Tapi Allah nak tunjukkan dalam kisah tu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya boleh tuan-tuan meletakkan ta'assub kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah, hamba. Hanya Rasulullah yang maksum. Saya, tuan-tuan, siapapun, ustaz-ustaz ni semuanya manusia biasa. Boleh berbuat salah. Seada orang kentutnya wangi. Seada orang bau kemihnya silisin. Kan? Kita tetap manusia, tetap berbuat salah. Maka jangan kita meletakkan ta'assub kita pada manusia. Sebab semua manusia itu sama tuan-tuan, hamba. Yang membezakan kita itu adalah taqwa. Jadi sebenarnya kita tidak boleh kagum pada diri Nabi. Sebab Nabi dalam cerita itu bukannya yang hebat. Yang hebat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah sebut subhanallazi asra bi'abdihi. Segala puji, maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Hebat-hebat ni pun hamba juga yang Allah angkat. Itu hikmah yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, kenapa Masjidil Aqsa? Kenapa Allah tidak Isra dan Mi'rajkan Rasulullah terus daripada Masjidil Haram? Kenapa perlu pergi ke Masjidil Aqsa? Ada dua cerita tuan-tuan. Pertama, kisah Masjidil Aqsa bukan hanya kisah orang Palestin. Kisah Masjidil Aqsa adalah kisah untuk
orang Islam. Masakan Nabi meletakkan semahyang di Masjid Al-Aqsa tuan-tuan 500 ganda. Kan? Dan kita kena ambil tahu. Sehingga kita disuruh untuk qunut nazilah. Sehingga kita disuruh untuk mendoakan, kena ambil. Tuan-tuan, cakna kepada apa yang sedang berlaku di Palestin, di Baitul Maqdis. Ya. Yang kedua tuan-tuan, kalau peristiwa itu berlaku direct, Nabi Isra' dan Mi'raj terus ke langit, tidak terus ke Al-Aqsa, maka tidak ada orang yang boleh verify peristiwa tersebut. Kerana ia berlaku ke Al-Aqsa, orang-orang Quraisy biasa ke sana untuk berdagang, berniaga. Maka bila Nabi boleh membuktikan bagaimana ciri-ciri Masjid Al-Aqsa, maka ia dibenarkan oleh sebahagian orang-orang Quraisy. Itu hikmah yang ketiga. Yang keempat, tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, pintu langit sentiasa terbuka. Peristiwa Isra' dan Mi'raj membuktikan pintu langit itu sentiasa terbuka. Walaupun orang menolak dakwah, orang tak nak dengar tuan-tuan, kita ngembak kawan-kawan ke masjid, si mau dengar, kita dimarahnya semula, kita disendirnya, kita ngembak orang kepada sunnah yang baik, kita membawa orang kepada agama yang betul, ditekan sebagai, jangan lupa Allah tidak pernah menutup pintu langit. Berpaut pada manusia tuan-tuan, kita pasti akan kecewa. Tapi berpautlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah mewafatkan, mematikan Khadijah dan Abu Talib. Walaupun sambungan mereka besar, Allah tidak jadikan umur mereka panjang. Sebab kalau umur mereka panjang tuan-tuan, pasti orang-orang Islam akan berkata, kita menang kerana ada Abu Talib. Kita menang, kita hebat, kita berjaya kerana ada Khadijah binti Khuwailid. Itu sebabnya tuan-tuan. Dan yang terakhir tuan-tuan, sebelum kita pergi kepada kesimpulan, besarnya nilai salat fardu itu adalah induk ataupun chorus dalam cerita tu. Macam lagu ada chorus kan, tu lah induknya. Azan lah. 2 minit. Okay. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita yang sebenarnya yang menjadi intipati kisah Isra' dan Mi'raj adalah kefarduan atau kedudukan salat. Tuan-tuan ingat rukun Islam. Perkara kedua selepas syahadah adalah salat. Dan kita tahu tuan-tuan, salat ini adalah awwalu ma yuhasabu. Awal-awal pertanyaan Allah adalah tentang salat. Secara mudah kita boleh faham, bila soal jawab tentang salat ini selesai, maka amalan-amalannya akan dipermudahkan. Kalau urusan salat sangkut tuan-tuan, walaupun tuan-tuan banyak ibadah yang lain, maka yang lain akan sangkut. Jadi kenapa kita terlalu berat untuk mendirikan salat? Terutama bagi yang kita lelaki. Maksud diri saya, sangat dituntut untuk kita yang lelaki itu ke masjid, solat berjamaah. Tapi kadang-kadang ada orang yang menganggap solat jamaah atau solat fardu itu perkara yang si penting. Kita nak menyatukan orang Islam, tidak ada tempat lain tuan-tuan melainkan di masjid. Tapi sebagian orangnya salah faham. Bila perempuan mak bapak nak cari petik menantu, kami nak cari imam supaya kami boleh jadikannya imam di rumah. Salah tuan-tuan. Imam di masjid, bukan di rumah. Okey, kita beri laluan kepada azan. Kita akan sambung lagi sikit insya-Allah. Syaratul qawaim Sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرافعة وبأسق مقاما محمودا للذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, salat itu perkara yang jangan diingat, jangan dipandang rendah. Ia merupakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita fikir sejenak,
Apa lagi yang tinggal kalau talian ini tidak dihubungkan? Nombornya 24434. Kadang-kadang orang kita tu dial nombor si cukup. Bila dial nombor si cukup, nombor yang anda dial tidak ada dalam perkhidmatan, maka doa kita lebih kurang macam si dia dengar lah. Kan? Seolah kita tu anggap sembahyang tu, bila kita rajin kita sembahyang, bila kita rasa kita malas sembahyang. Bahkan ada lagi yang pandai lagi malah hukum. Si perlu sembahyang di masjid, sembahyang di rumah aja. Lelah malah masjid besar-besar. Masjid besar-besar tuan-tuan, bukan untuk sembahyang raya aja. Kalau kita nak ikut sunnah Nabi sembahyang raya bukan dekat masjid. Kat Padang. Padang besar lagi kan. Tapi dibuat seindah-indah masjid untuk diimarahkan. Kan? Sembahyang tuan-tuan. Sembahyanglah sampailah satu saat kita tidak ada peluang untuk lagi salat. Bila kita dah sakit, bila kita dah sudah tidak ada kemampuan. Ajarlah anak-anak kita salat tuan-tuan. Bila kita dah wafat, bila kita dah meninggal, biarlah mereka akan menjadi imam kepada kita. Kadang-kadang bila bapa meninggal, anak situ ni tuju. Takut ditunggah untuk jadi imam sembahyang jenazah. Sedangkan kita tahu doa anak tu doa yang Allah dengar. Apa kata Rasulullah? Terputus semua amalan anak Adam melainkan 3. Illa salas. Salah sikitnya doa anak yang saleh. Maka tuan-tuan dan Allah, cerita Isra dan Mi'raj bukan sekadar cerita yang banyaklah cerita palsu. Contohnya macam ada cerita yang tidak palsu tapi diletak dalam Isra Mi'raj. Contohnya kisah pecah palak. Ia berlaku dalam mimpi Nabi. Kisah perempuan tua seperti bumi seperti perempuan tua, palsu. Cerita tentang gunting lidah, kisah palsu. Kisah tentang Jibril boleh melangkah lebih terus, Jibril melangkah nyangus, cerita palsu. Bukhari ada palsu. Bapak tuan-tuan dengar, ustaz tu ada cerita pun banyak cerita palsu tuan-tuan. Sikit lagi kalau saya bercerita, akhirnya kita situ apa nak didengar. Apa benar aku nak buat pulang cerita tu. Banyak gila cerita. Jadi kesimpulan daripada peristiwa tadi tuan-tuan. Yang pertama sekali tuan-tuan, yang paling kita nak pegang sekali. Walau sibuk, walau macam ni sekalipun, solat kena jaga. Cek isteri, anak-anak kita, adik kakak kita. Bagaimana solatnya. Selalu kita telefon dengan anak, dah makan belum? Tambah lagi sikit tuan-tuan, dah salat belum? Kan? Yang pertama. Yang kedua, jangan pernah serik untuk berdoa minta pada Allah. Kita ada banyak ruang untuk minta pada Allah, tapi kadang-kadang kita tu cuai. Dan kadang-kadang kita biar imamnya minta lah. Kita si perlu minta. Semua kita minta. Sedangkan kita ada waktu-waktu yang sangat luas untuk minta pada Allah. Ketika sujud sunat tuan-tuan, sujud lama-lama. Sebelum salam, maka berdoalah minta pada Allah. Nabi tidak meninggalkan. Nabi sebelum salam, Nabi akan berdoa. Nabi akan berdoa. Minta tuan-tuan. Ketika imam naik mimbar untuk khutbah Jumaat, itu waktu-waktu yang mustajab, minta. Allah tidak pernah jemu untuk mendengar kita tuan-tuan. Mintalah. Yang ketiga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Rasulullah diuji dengan sedemikian berat, kita tuan-tuan sadarlah ujian seberat apa yang Nabi buat. Tapi kadang kita fikir balik, apa sumbangan kita? Adakah kita tu menyumbang kepada Islam atau kita tu yang merusakkan Islam secara kita tak sedar? Dan terakhir sekali tuan-tuan, ada sebahagian kisah-kisah yang palsu. Jadi sekarang kita boleh semak lah kisah-kisah tersebut. Banyaklah buku-buku hadis yang telah ditulis. Ia bukan cerita daripada mana-mana aliran, tidak. Ia memang cerita, memang kalau palsu memang kita tolaklah tuan-tuan, walaupun niatnya baik, walaupun kisahnya menarik, maka ia perlu ditolak. Banyak lagi kisah-kisah yang sahih tentang Isra dan Mi'raj yang boleh kita ambil,
iktibar dan pengajaran daripadanya. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan ingatan kita yang ringkas tentang memperingati atau mengambil pengajaran dari Isra dan Mi'raj ini dapat kita sampaikan kepada adik kakak kita supaya kita menggunakan setiap ruang masa umur kita. Dan terakhir sekali untuk kita ingat semua, ingat tuan-tuan, ketaatan itu ada pada dua laluan, bukan hanya satu. Kebanyakan kita memikirkan ketaatan itu hanya pada jalur suruhan. Sebenarnya ketaatan itu terletak juga pada larangan. Larangan Allah, larangan Rasulullah itu juga ketaatan. Nabi pada apa? Jangan menipu. Menipu pun sudah salah, apatah lagi menipu atas namaku. Jadi Nabi melarang, jangan. Walaupun cerita yang bagus. Tapi jangan buat. Jadi larangan dan suruhan kedua-duanya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat. Kurang terlebih saya minta ampun, minta maaf. Saya tangguh dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas subhanakallah bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.